Okey, dah boleh tak? Tak. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya masih lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada waktu Isyak untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu Isyak secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu dihitung sebagai amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah kita telah bersama-sama dalam perbincangan faraid ini pada pertemuan kita yang lepas, menerusi perbincangan berkenaan dengan bahagian suami. Bahagian suami, di mana dalam bahagian suami ini kita telah menyebut bahawa suami menerima bahagian daripada pusaka itu dengan dua keadaan. Iaitu pertamanya 1/2, 1/2 dengan syarat iaitu mestilah suami si mati, yakni isterinya tidak meninggalkan anak. Yang keduanya pula ialah bahagian untuk suami ini ialah 1/4, iaitu dengan syarat sekiranya si mati iaitu isterinya itu mati meninggalkan anak. Jadi suami ini dia merupakan salah seorang daripada golongan ahli waris yang disebut sebagai waris utama. Yang mana kalau kita sebut sebagai waris utama ni, maknanya kalau berhimpun dengan keseluruhan ahli-ahli waris yang layak menerima pusaka seramai 23 orang, kan, 14 di kalangan lelaki dan 9 di kalangan perempuan tu, maka kita akan dapati bahawa waris utama ini yang terdiri daripada berapa orang? Ada 6 orang, kan? Kalau kita kira ada 6 lah, kan? Iaitu suami, isteri, ayah, ibu, dan kemudiannya anak lelaki dan anak perempuan. Jadi waris utama ni, yang mana kita sebutkan 6 orang tadi, merupakan waris-waris yang tidak akan terhalang dengan waris-waris yang lain. Maknanya kalau berhimpun semua sekali waris tu, waris utama ni dia tidak akan terhalang daripada menerima pusaka. Maknanya tidak ada orang lain, waris lain yang boleh mendindingkan waris utama ini daripada menerima pusaka. Jadi salah seorangnya adalah suami. Dan yang keduanya juga yang perlu kita tahu tentang waris utama ini juga ialah sesama mereka sendiri pun tidak ada orang yang boleh menghalang mereka. Maknanya 6 orang ni layak berlaku terima. Layak berlaku terima, tidak ada orang boleh menghalang mereka, sama ada daripada waris-waris lain ataupun di kalangan waris-waris utama sendiri. Jadi kita telah tengok bahagian suami ini yang mana menerima bahagian sebanyak 1/2 dan juga 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Dan kita telah tengok perbincangan kesnya. Cuma ada satu lagi kes yang kita jadikan dia sebagai perbincangan sambil-sambil kita balik rumah tu, minum air kopi, tengok-tengok berita tu, kan. Jadi boleh kita cuba sendiri pula, kan. Cuba jaya. Jadi sekarang ni dah cuba dah belaka kat rumah. Cuba belaka dah. Mudah je ni soalan ni, kan. Hak tak buat mudah lagi. Okey. Jadi hak tuan-tuan ni mudah juga. Okey, baik. Kes yang ketiga ialah melibatkan seorang wanita mati meninggalkan suami. Okey, tu suami suami.
Okey, kemudiannya dua orang anak lelaki. Dua orang anak lelaki dengan harta berjumlah 120,000 RM120,000 Malaysia. Okey. Jadi bila kita dapat kes ni kan, macam kat atas ni kita dapat kes ni, orang tanya ni, buat siasatan waris dan lakorkan dalam bentuk gambar rajah supaya memudahkan kita, memandu kita di dalam nak buat pengiraan nanti. Jadi bila kita dah buat macam ni, senang sikit lah. Jadi kita nampak siapa dah waris dia yang ada, dan kalau katakanlah ada lagi hak yang perlu kita cari, siapa lagi yang waris, maknanya tak cukup kan, waris yang perlu kita selidik. Baik, sekarang ni bila dah buat macam ni, dah buat dah dia punya jadual pengiraan dia, barulah kita pindah pada jadual pengiraan. Okey, boleh. Jadi macam mana nak buat jadual pengiraan dia? Cikgu panjang. Okey, jadi kita tengok kepada sekejap okey. Kita pergi kepada jadual pengiraan dia, di mana okey. Jadi selepas kita dah dapat bahawa yang mati tu adalah isteri kan, si mati, kemudiannya ada suami dan dua orang anak lelaki. Tak nampak, tak keluar. Okay. Okey. Okey, kita terus kepada jadualnya. Okey. Jadi kita susun, lepas kita dah buat jadual macam tu, kita pun susun. Okey, suami, dua orang anak lelaki. Boleh lepas tu dalam kes ini kita akan dapati bahawa suami akan layak dapat berapa bahagian? 1/4. Kenapa suami dapat 1/4? Kerana kita dah sebut tadi, syarat suami ni dia dapat 1/2 jika si mati ni tidak meninggalkan anak. Isteri dia tu tidak meninggalkan anak. Tapi dalam kes ni sekarang ni ada anak. Ada anak lelaki jumlah dia 2 orang. Jadi bila ada anak, tak kiralah berapa orang ke, lelaki ke perempuan, daripada si mati ini, maka suami akan dapat bahagian dia separuh daripada 1/2, iaitu
1/4. Boleh jadi bila dah 1/4 macam tu, kita letakkan bahagian dia, maka anak lelaki bahagian dia adalah baki. Baki ataupun asabah. Jadi dia dapat asabah. Baik, kemudiannya barulah kita kira berapakah daripada jumlah-jumlah bahagian yang diperolehi oleh waris ini, iaitu suami dan anak-anak, yang mana suami menerima bahagian fardu sebanyak 1/4, kemudiannya anak-anak adalah bahagian asabah, berkongsi pada bahagian asabah, iaitu bahagian baki. Bagaimana nak buat? Jadi kita pun pecahkan dia kepada 4 bahagian. Kita ambil pembawah daripada 1/4 ini, kita naikkan jadi asal masalah. Kita naikkan dia jadi asal masalah, iaitu nilai bahagian yang perlu kita pecahkan daripada harta pusaka. Macam tu naikkan dia kepada 1/4. Daripada 1/4 ni kita ambil bahagian fardu dia tu pembawah tu 4 tu, naikkan dia jadi 4 asal masalah. Kemudiannya 1/4 daripada 4 1. Jadi baki dia berapa asabah ni? 4 tolak 1, kita akan dapat 3. Jadi 3 bahagian diperolehi oleh 2 orang anak lelaki melalui nilaian asabah, nilaian baki. Jadi sekarang ni tak boleh nak bagi lagi ni, sebab sekarang ni persoalan dia 3 ni boleh tak nak bagi kepada 2 orang? Nak main pakat 2,5 ataupun 1.5 ke, tak boleh. 1,5 ke ataupun 1.5 tak boleh. Dia kena dapat nombor bulat. Macam mana nak buat? Maka kita kira, kalau satu jantina ni kita kira dia punya bahagian itu berdasarkan kepada jumlah kepala, jumlah orang lah. Jadi ada berapa orang? 2 orang. 2 orang ni lah kita darabkan dengan 4 tu asal masalah dia. Kalau dia lelaki dan perempuan, maka kita kena nilai dia dari sudut bahagian masing-masing. Di mana kalau bahagian asabah ni, lelaki akan mendapat 2 bahagian, perempuan akan dapat 1 bahagian. Tapi oleh kerana sama jantina, kita tak boleh kira macam tu. Kita kena kira satu-satu bahagian dia. Sama jantina saja. Berikan nilai yang dia 1. Okey. Jadi kita darabkan dengan 2. Jadi 4 darab dengan 2, kita akan dapat asal masalah baru, iaitu 8. Boleh kita akan dapat 8. Lepas tu 1 ni darabkan dengan 2, dapat 2. Lepas tu 3 darabkan dengan 2, kita akan dapat 6. Lepas tu kita bagi 2, kita akan dapat masing-masing, iaitu bahagiannya adalah 3 bahagian. 3 bahagian seorang. Jadi asal masalah baru 8. Lepas didarabkan 4 didarabkan dengan 2, jadi 8. Maka 1 darab dengan 2 dapat 2 bahagian untuk suami. Kemudiannya bahagian anak-anak ni, yang 3 bahagian ini darabkan dengan 2, dia dapat 6. Lepas tu kita bahagikan pada 2 balik lah, sebab ada 2 orang kita darab 2 ni sebabnya ada 2 orang lah. Jadi dapat 3. Jadi daripada situ barulah kita ambil jumlah harta yang ditinggalkan oleh isteri, iaitu 120,000, bahagikan dengan 8. Bahagikan dengan 8 kita bagi dengan asal masalah yang kedua lah, yang terakhir. Jangan bagi yang pertama. Kalau bagi yang pertama ni tak payah pula, kita tak tahu lagi berapa jumlah ni untuk setiap seorang. Jadi dibahagikan dengan 8, maka satu bahagian daripada 8 bahagian daripada 120,000 ini adalah berjumlah RM15,000. Satu bahagian. Jadi jumlah ni tak mutamat lagi, sebabnya kena darabkan dengan setiap nilaian saham yang diperolehi oleh waris tadi. Jadi kita ambil 15,000 hak atas ni. Kalau suami 2 bahagian, darabkan dengan 2, maka keluar jawapan dia 30,000. Untuk bahagian suami daripada 120,000. Yang nilai 1/4 tu berapa? Iaitu RM30,000. Manakala 2 orang anak ni 15,000 darab dengan 3, maka masing-masing akan menerima sebanyak 45,000. Dan kalau nak tahu betul tak lagi jawapan kita ni confirm tidak, cuba jumlahkan, mesti keluar balik dengan nilaian RM120,000. Jadi maknanya bila buat faraid ni, maknanya buat pengiraan tu, kita kena betul-betul sahkan kita punya jumlah pengiraan tu. Kalau tidak, mungkin maknanya kita keluar dapat ni, betul dah ni kot kita betul bagi, tiba-tiba bila kita cek balik, tengok ada lari salah kat mana-mana ni nombor bulat belakang ni senang lah. Kalau ada melibatkan nombor sen-sen ke mungkin kita akan keliru juga tak nampak kat mana jadi kena perhatikan baik. Itu satu yang kita kena lihat lah. Dan pengiraan ini kita buat ni okey. Jadi
mula tu masa kita buat tu, kita kena pastikan dia tu betul kan. Kalau tidak sampai sini tiba-tiba baru tahu salah, bagi ngalapan ni salah, jadi susah lah kan. Sebab banyak pula kena ngudur. Jadi macam mana kita nak tahu betul ke tidak kan. Jadi masa tadilah kita susun tu kan, ahli-ahli waris lepas kita dah buat siasatan tu, layak terima tu, letak tu, okey, maknanya kita letak 1/4 ni. Kenapa dapat 1/4? Biar ada hujah kan, biar ada alasan dia kan. Sebab apa kita bagi 1/4. Dan begitu juga anak, kenapa dapat bahagian dia, dengan mana setiap waris tu kena tahu dapat asabah ni kenapa kan. Jadi bila kita dapat menentukan ni, barulah kita buat pengiraan ini, yang seterusnya tu akan jadi betul. Kalau tidak, mungkin kita akan tersilap kat mana-mana. Jadi jawapan tak balance ke, ataupun lari daripada orang lain ke, dan sebagainya. Macam tu. Ada satu kes yang kawan saya tanyakan, saya lupa dah kes dia macam mana. Dia kira dia dapat jawapan sama macam saya dapat kan. Mula-mula tak ada masalah lah. Lepas kita tanya-tanya soalan tu, tanya tentang waris yang apa ni, yang berkaitan dengan kes dia tu. Okey, dia kira tu, saya tanyalah dah dapat berapa. Dia sebut jawapan tu sama. Lepas tu saya kata, cuba tu bagi sikit penerangan macam mana dia dapat tu. Rupa-rupanya cara dia menentukan waris-waris ni, bahagian ni tak betul. Kat sini tak betul. Sini sebenarnya nak menentukan waris ni dia panggil, kalau kita ingat dulu kita belajar, kita panggil ilmu nasab. Ilmu kita mengenal nasab keturunan ni kan. Kemudiannya ilmu fatwa dalam menentukan dapat suami ni dapat 1/4 ke, asabah ke kan, untuk anak-anak. Itu kan. Dia silap kat sini, bahagian sini. Bahagian menentukan bahagian. Tapi dia kira-kira lepas tu dapat jawapan sama. Kan. Jadi bila saya cek tu, rupanya ada benda yang disilap. Dan kat bahagian ni, di mana kebetulan dalam kes tu melibatkan 2 orang anak perempuan. Jadi 2 orang anak perempuan dan juga seorang anak lelaki. 2 orang anak perempuan diberikan dengan bahagian dia, iaitu 2/3, sebab lebih daripada seorang. Tetapi untuk anak lelaki dia letakkan asabah. Dia dah keliru macam mana nak buat kan. Jadi kerana itu maknanya kita kena faham kat mana sebenarnya bahagian-bahagian tu. Jadi anak perempuan apabila dia tidak ada anak lelaki, dia dapat bahagian fardu. Kalau seorang 1/2, lebih daripada seorang 2/3. Tapi bila ada anak lelaki, dia kena ambil ikut bahagian anak lelaki, iaitu bahagian asabah. Dia tak boleh dah ambil bahagian fardu. Boleh jadi situ maknanya kita kena jelas. Dan satu lagi yang juga kita kena faham, bahawa bahagian anak ni kan, dalam menentukan anak ni mestilah anak si mati, anak isteri. Bukannya anak suami kan. Mungkin sebab kalau kita kata anak suami, mungkin suami ni ada kahwin dengan orang lain kan, tiba-tiba isteri dia mati kan, hak yang dia kahwin tu meninggal, ada isteri dia mati kan, suami dia ada anak, tapi anak ni adalah pernikahan dia dengan orang lain kan, anak dia bukan anak isteri ni kan. Jadi menyebabkan di situ dia berbeza pengiraan dia. Yang kita kata suami mendapat 1/2 dengan syarat isteri tidak ada anak tu kan, maknanya bukan daripada isteri kan. Isteri si mati tu dia memang tak ada anak kan. Kalau dia ada anak, dengan sama ada dengan suami ni, sebab dia tidak berkahwin lain, ataupun dia pernah berkahwin lain, janda contohnya kan, ada anak. Lepas tu kahwin dengan suami ni tak ada anak kan. Jadi yang kita maksudkan tu anak isteri. Anak isteri, bukannya anak suami. Sebab hak mati tu isteri. Hak mati tu isteri. Jadi kalau suami tu ada anak, dia duda, ada anak, dia kahwin dengan perempuan yang tidak ada anak kan, tak kira lah sama ada anak dara ke ataupun janda ke kan, balu ke kan. Ada anak bila mana suami tu tidak ada anak, suami ada anak kan, kita kata suami ada anak tapi isteri tu tidak ada anak, maka bila isteri tu meninggal dulu, maka suami tu dikira sebagai dapat pusaka dia, bahagian dia 1/2 lah. 1/2. Jangan kira anak suami, anak maknanya isteri tu kan. Sama ada isteri tu dapat anak dengan suami tu ataupun dengan suami yang lain kan sebelum tu. Okey, itu satu. Kemudian apa lagi
Yang kita kena tanya betul-betul sebab tu maknanya sejarah lampau si mati ni kita kena tanya betul-betul lah dalam siasatan waris. Dalam siasatan waris tu kena perhatikan betul-betul, kena halus betul-betul. Dia tu pernah bernikah lain ke kan, ataupun ada anak lain daripada pasangan lain ke, ataupun macam mana itu kita kena pastikan dengan jelas. Baik. Okey, kita pindahlah. Okey, pindah pada bahagian seterusnya. Ni dia tak boleh nak masuk ni doktor. Okey. Sebab dia hang. Tak boleh nak keluar. Okey. Di sini, pergi kat desktop. Kalau tak boleh kena pakai tu whiteboard. Itu tak apa, Ustaz buat dulu, saya ambil keyboard. Okey, tak apa. Baik. Seterusnya macam ni. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada bahagian isteri. Alhamdulillah ramai isteri mari awal malam ni kan, nak tahu bahagian masing-masing ni kan, muslimat kan. Ni penting kena tahu ni. Kalau suami mati macam mana? Kan. Minggu lepas kita bincang dan tadi ni kisah isteri mati. Ni kalau suami pula mati, macam mana? Okey, baik. Pertamanya dalil ataupun punca kuasa kan. Macam mana isteri ni dapat bahagian dia? Allah sebut. Allah menjamin bahagian dia ni daripada Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 12. Allah menyatakan walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Para isteri memperolehi 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Okey, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Baik, di sini Allah menyatakan tentang bahagian isteri. Bahagian isteri ini adalah sebanyak 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami jika si mati tiada anak. Okey, jika si mati yakni suami mati dan dia mempunyai anak. Anak suami anak suami, sama ada anak tu dengan isteri kan, ataupun dengan orang lain. Dia pernah kahwin dengan yang lain ke, ataupun dengan isteri nombor 2 ke nombor 3 ke kan. Maka bahagian isteri adalah 1/8. Boleh dan syarat ini sebenarnya baru saya ingat satu lagi yang perlu kita ingat untuk bahagian suami dan isteri ni. Mereka ni sabit kan, maknanya dapat bahagian ini macam mana? Apabila berkahwin. Walaupun tempoh perkahwinan tu sekejap je kan, kahwin tiba-tiba accident, meninggal dunia. Kan. Jadi mana tetap dapat bahagian. Jangan kita kata mu baru kahwin tak boleh kan. Ni bahagian yang dia telah usahakan. Sebelum ni ada kan orang kadang-kadang dia timbulkan tentang masalah harta sepencarian. Harta sepencarian cerita lain. Ni kita cerita harta yang ditinggalkan oleh suami dalam oleh pasangan suami ataupun isteri apabila mana mereka ni berkahwin. Jadi bila berkahwin ni dengan sebab ikatan perkahwinan tu dapat pusaka. Walaupun selepas tu tak sempat hidup lama, mereka meninggal dunia. Macam ada satu kes pernah kita bincangkan sebelum ni, kes yang berlaku pada bulan 7 lebih kurang kan. Seorang wanita dia mengidap kanser kan, stage keempat, tahap keempat. Jadi ramalan hidup dia tak lama dah doktor kata. Jadi tunang dia ni mengambil keputusan nak kahwin dengan segera. Nak kahwin juga. Maknanya walaupun dia tu maknanya dari segi rupa, dari segi kudrat dia tu memang duduk atas katil dah, dah ogok dah. Kan, tetap nak kahwin juga. Kan? Kahwin tu malam tu, esokan masuk ward ICU, selepas Jumaat meninggal. Jadi walaupun maknanya tempoh perkahwinan tu sekejap.
kan. Tak sempat maknanya nak buat apa-apa lagi kan. Sibuk nak bagi makan ubat je, bawa pergi hospital je contohnya kan. Masa tu tempoh dalam berapa jam tu, tetap suami tu dapat pusaka isteri jika isteri itu meninggalkan harta. Itu kita kena faham. Bukan maknanya kita kata mesti kena lama dulu kahwin baru dapat harta pusaka, tidak. Macam tu boleh faham Okey, itu yang kita maksudkan dengan bahagian suami ataupun isteri ni Baik. Jadi kalau kita tengok analisa sikit tentang bahagian suami dan isteri ni di mana okey. Kena pasang balik. Okey Jadi kalau kita tengok bahagian suami dan isteri ni kan, ia bersabit dengan keadaan sama ada si mati tu kalau di pihak isteri ialah suami kan, ataupun kalau suami tu yang mati tu adalah isteri. Ada anak, tiada anak dan juga ada anak. Pertama tiada anak sebab dia dapat bahagian penuh dia. Kalau suami bahagian penuh dia 1/2 dengan sebab isteri itu mati tidak meninggalkan anak. Okey. Manakala isteri dia bahagian penuh dia kan ialah 1/4 dengan sebab suami itu mati tapi tidak meninggalkan anak. Okey. Maknanya masing-masing ini bahagian penuh dia isteri 1/4 daripada harta suami, suami pula 1/2 daripada harta isteri jika masing-masing pasangan yang meninggal tu tidak meninggalkan anak. Tetapi apabila pasangan dia tu mati dan meninggalkan anak, ada anak, okey, maka dia dapat separuh daripada bahagian dia yang penuh tadi. Kalau isteri 1/4, separuh daripada 1/4 ialah 1/8. Okey, suami pula 1/2, separuh daripada 1/2 dia dapat 1/4. Jadi kata kunci dia kan, untuk suami dan isteri ni ada anak ataupun tidak ada anak. Macam tu. Dan dia ni tidak ada orang lain lah boleh mengganggu bahagian dia, mendinding bahagian dia. Itu yang kita kena faham. Dia dua syarat je. Ada anak, tidak ada anak. Berapa bahagian kalau ada anak, berapa bahagian kalau tidak ada anak. Itu kita kena tahu. Okey? Jadi senang je bahagian untuk suami dan isteri ni. Syarat dia tidak banyak dan mudah sahaja. Okey? Cuma kena tahu jalan pengiraan lah pula. Okey. Jadi bila kita tahu ni barulah kita boleh menentukan bahagian dia berapa kan, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan maknanya hukum berapakah layak kadar bagi pasangan tadi bila mana pasangan dia meninggal dunia kan. Berapa banyak kadar dia. Okey, baik. Kita tengok contoh dia, contoh kes dia. Seorang peladang mati meninggalkan isteri dan juga seorang saudara seibu sebapa lelaki. Okey, dengan hartanya yang berjumlah 55,000. Okey. Jadi kita buat gambar rajah dia. Lepas kita dapat kes ni buat siasatan waris, maka kita akan dapati bahawa kes dia ni melibatkan isteri kan, ada seorang, kemudiannya ada seorang saudara kandung, saudara seibu sebapa lelaki. Ada seorang saudara kandung dia dan hartanya berjumlah 55,000. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan kes dia ni? Kita pindah kepada jadual pengiraan kita. Okey. Macam ni Okey, jadi atas tu kita tinggalkan sebab kita dah selesaikan. Okey, jadi si mati ni tinggal siapa tadi? Si mati. Okey, ada isteri seorang dan saudara kandung lelaki, saudara seibu sebapa lelaki. Okey. Besarkan. Oh, tak nampak kan? Sini. Sini. Okey. Baik. Jadi macam mana nak buat? Selepas kita dah buat macam ni, kita pun pindahkan kepada jadual pengiraan kita. Okey. Jadi kita letak isteri. Okey. Kemudiannya saudara seibu sebapa lelaki ataupun adik-beradik kandung adik-beradik kandung. Okey. Macam tu lelaki. Maka bahagian isteri kita tengok berapa kita nak bagi untuk bahagian isteri ni. Kita nak bagi berapa? Balik pada syarat dia. Kan? Suami yang mati tu ada anak ataupun tidak?
Ada anak ataupun tidak? Tidak ada. Jadi bila tidak ada, dia dapat bahagian penuh dia. Berapa bahagian penuh dia? Iaitu 1/4. Dia bermula dengan 1/4. Isteri akan dapat 1/4. Baik, bila macam tu, okey, selesai. Okey. Kemudiannya saudara lelaki ni, kan, adik-beradik kandung kita ni, kan, abang ataupun adik lah, kan, adik lelaki ni kepada si mati ni, berapa bahagian dia? Bahagian dia adalah asabah. Bahagian baki. Macam tu, boleh. Kemudiannya macam mana nak kira? Seterusnya kita cari asal masalah dia, iaitu bahagian pusaka yang perlu kita bahagikan selepas ni daripada harta pusaka yang ditinggalkan sebanyak 55,000 tu, kan. Jadi macam mana nak cari? Kita tengok pembawah dia. Jadi kita tengok dalam dua-dua bahagian harta si mati ni cuma ada 1/4 sahaja nombor, kan, melibatkan nombor. Yang ni bahagian asabah, bahagian baki yang tidak tahu lagi berapa bilangan dia. Jadi kita ambil pembawah dia. 1 dengan 4, 4 ni pembawah, kita naikkan dia jadi asal masalah. Macam tu. Okey. Maka 1/4 daripada 4 berapa? 1. Okey. Lepas tu asabah, bahagian baki, maka kita tolak 4 tolak 1 tinggal 3. Jadi 3 bahagian adalah bahagian asabah, bahagian baki yang ditinggalkan kepada adik-beradik lelaki tadi. Okey. Macam tu, barulah selepas itu, bila dah selesai macam tu, oleh kerana adik-beradik lelaki ni seorang saja, kan, dia dah dapat belakangnya asabah, kan. 3 bahagian tu. Kalau ada orang lain, dia kena bahagilah berapa orang pula, kan, di kalangan dia tu. Okey. Baik, barulah kita ambil RM berapa? 55,000 tadi yang ditinggalkan oleh peladang daripada harta dia, bahagikan dengan berapa? Ambil asal masalah tadi. Bahagikan dengan 4. Maka satu bahagian kita akan dapat berapa? RM, keluarkan kalkulator. RM 55,000 bahagi 4. Dapat berapa satu bahagian? 13,350. 370. 750. Sila RM 13,750 ringgit. Tak ada sen. Jadi satu bahagian daripada 55,000 jumlah dia bernilai berapa? 13,750 ringgit, kan. Ini nilaian dia. Satu bahagian daripada 4 yang daripada kita sebab mana kita bahagikan daripada jumlah nilai harta, iaitu 55,000 ringgit. Jadi jumlah ini nanti kita darabkan dengan bahagian isteri. Jadi isteri darab satulah, kan. Maka kita pun dapatlah bahagian dia 13,750 ringgit. Manakala hak baki tu, kan, 50,000 tolaklah ataupun boleh juga darab dengan 3. Maka kita dapat jumlah berapakah bahagian untuk adik-beradik kandung tadi. Itu kaedah dia. Daripada situ barulah kita boleh bahagikan. Selesai. Boleh. Nampak tu cara tu. Ni kalau katakanlah suami yang meninggal tu tidak ada anak. Baik. Sekarang ni kita nak tengok macam mana pula keadaan dia dalam kes yang kedua. Okey, kena buat kes. Kalau tak buat kes nanti susah. Kita tak nampak berapa bahagian dia. Macam mana kita nak buat kaedah pengiraan dia. Baik, dalam kes yang kedua, seorang menteri. Menteri pula. Okey. Sekarang ni ramai menteri, kan. Cakap tiap-tiap hari, kan, tiba-tiba mati. Okey. Dia meninggalkan 2 orang isteri. Ada poligami. Kes poligami. Okey, meninggalkan 2 orang isteri. Seorang ada ibu dan juga saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik kandung lelaki, dengan jumlah harta RM300,000. Ni harta dia lah, bukannya dia punya gaji dia, kan. Baru ni hak isytihar gaji, bukannya dia punya jumlah harta, kan, yang maknanya dia tu, kan, aset dia. Okey. Ni jumlah harta dia. Jadi menteri ni dia baru naik. Jadi harta dia tak banyak lagi lah, kan. Mungkin dah, kalau lama nanti mungkin dah dapat banyak sikit harta dia. Baik. Jadi ada 300,000. Macam mana nak buat? Okey. Boleh, jadi kita pindah kepada jadual pengiraan. Boleh ni? Dah dapat ni, Baik.
Baik, kes yang kedua. Kita ada isteri 2 orang. Kemudiannya ada ibu dan juga adik-beradik kandung, saudara seibu sebapa lelaki. Adik-beradik kandung lelaki. Baik. Ni kes yang kedua pula. Yang ni kes ni selesai dah ni. Kita kira hak yang kes kedua pula. Baik. Jadi isteri bila mana ni kes ni tak melibatkan anak lagi. Kes kalau melibatkan dengan 2 orang isteri pula. Orang lelaki ni dia boleh nikah lebih daripada seorang, tapi tak boleh lebih daripada 4. Kalau perempuan seorang je lah kan, satu masa. Jangan buat kerja gila lah macam dekat barat ada baru keluar berita baru ni kan. Okey, jadi isteri tu dia dapat berapa bahagian 2 orang isteri ni? 1/4. Dengan sebab kerana suami tu meninggal tadi, tidak ada anak. Persoalan dia, mati suami tu kan, ada anak ataupun tidak. Bila tidak ada anak, dua-dua ni berkongsi pada 1/4. Bukan dapat setiap seorang 1/4 kan. Jenuh kalau katakanlah ada 4 orang bini kan, bagi 1/4 belaka. Orang lain tak ada, habis. Jadi dia berkongsi pada 1/4. Dengan kadar masing-masing terima sama banyak. Sama banyak. Baik. Ibu apabila mana ibu ni dia tengok pada syarat, ada 2 syarat. Pertama, jika si mati itu tidak meninggalkan waris ke bawah, iaitu anak, cucu dan sebagainya dan seterusnya. Jadi tidak ada waris ke bawah, anak, cucu seterusnya ke bawah tu, cicit ke, okey, maka ibu akan dapat 1/3. Dan syarat kedua untuk dapat 1/3 ni kena tengok juga secara serentak, iaitu bilangan adik-beradik tidak boleh lebih daripada seorang. Maknanya kalau seorang ni, ibu masih berhak lagi dapat 1/3. Tapi kalau katakanlah salah satu syarat ni tidak berjalan, maknanya ada waris ke bawah ke, ataupun adik-beradik tu lebih daripada seorang, maka ibu akan mendapat separuh daripada 1/3, iaitu 1/6. Itu kaedah dia, kaedah ibu. Jadi ibu ni kena hati-hati sikit. Dia punya syarat dia ni, sebab dia 2 syarat ni berjalan serentak. Bukan boleh pilih-pilih kan. Dia kena tengok serentak. Jadi adik-beradik ni ada seorang je kepada si mati kan. Tak apalah, ataupun tidak ada langsung, dapat lagi 1/3. Tapi kalau lebih je daripada seorang, dia akan dapat 1/6. Baik, adik-beradik ni dia akan dapat, sebab dia lelaki, dia akan dapat bahagian asabah, bahagian baki. Baik, sekarang ni kita ada dua pecahan ataupun bahagian fardu. Macam mana kita nak kira pula? Tadi senang je, sebab ada satu kan. Tadi kalau kita kira tadi ada satu je kan, ada satu saja bahagian fardu. Ni sekarang ni ada 2. Macam mana kita nak dapatkan asal masalah dia? Maka kita tengok bahagian 4 dan 3, hak bawah tu. Okey, bahagian 4 dan juga 3. Kita cari nilaian sepunya terkecil yang ada dalam sifir masing-masing. Kalau 3 tu 3 6 semula 3 6 9 12 kan, dan seterusnya. Baik, 4 8 12 16. Okey, jadi kita ambil gandaan sepunya terkecil. Okey, kita ambil yang terkecil, iaitu 12. Untuk kita jadikan sebagai asal masalah dia, iaitu nilaian saham yang perlu kita pecahkan daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Macam tu cara dia. Baik, kemudian daripada situ kita barulah bahagikan 12 bahagi 4, kita akan dapat 3 darab 1 3. 12 bahagi 3 4 darab 1 4. Maka bahagian asabah kita tolak, campur dulu. 3 campur 4 7, 12 tolak 7, maka kita akan dapat 5. Jadi 5 adalah bahagian asabah. Nak tahu bahagian asabah ni, kena tolak dulu bahagian fardu. Dan kaedahnya pun maknanya kita kena serahkan dulu, maknanya bahagikan harta dulu kepada orang yang menerima fardu, barulah orang asabah yang mengambil baki ni ambil bahagian dia. Tak boleh kita bagi dia dulu. Baik, ni tak selesai lagi ni, tak boleh nak bagi lagi ni. Sebab apa? Sebab 3 bahagian ini dikongsi oleh 2 orang. 2 orang isteri kan. Jadi berapa setiap seorang dapat? Macam tadi juga
Hak kes ada 2 orang anak lelaki tadi. Kan? Mesti kita tahu dulu berapa bahagian dia. Kalau tidak susah, tengah-tengah hari kita ulang balik. Okey. Jadi 3 boleh bagi tak dengan 2 orang? Nilaian dia 1 1. Jumlah dia 2. Kan? Boleh bagi tak 2? Tak boleh. 3 tak boleh nak bagi 2. Maka 2 ni darabkan dengan 12. Darabkan dengan 12. Maka kita akan dapat asal masalah yang baru, iaitu berjumlah 2 darab 12 24. Okey, 24. Lepas tu dua ni kena darab semua bahagian nilaian saham masing-masing. Tak boleh atas saja, bawah pun kena darab juga. 2 darab 3 kita akan dapat 6. Okey, 2 darab 4 8, 2 darab 5 10. Jadi kita jumlah ni dapat balik 24. Ataupun satu lagi cara dia, ni kita ajar cara express sikit. 3 tadi kan, tadi 2 darab 3 dapat 6. 6 ni sekarang ni kita nak bahagi pula 2 kan. Jadi ada satu lagi cara. 3 ni tak payah darab 2, darabkan dengan bilangan saham masing-masing. Jadi 3 darab 1 3, 3 darab 1 3. Macam tu dapat juga 6. Tu kaedah laju sikit. Mana kita darab ni kan, darab sini, pergi kat sini ni, pergi sini. Okey, silap sini 3 ni 3. Okey, baru kita dapat jumlah dia. Ni masing-masing dapat berapa. Okey, macam tu. Minta maaf lah, sometimes sikit. Baik, barulah kita pergi kepada berapa jumlah dia harta yang ditinggalkan tadi. Ada si mati 300,000. Menteri tadi meninggalkan RM 300,000. Bahagikan dengan berapa? Bagi hak yang asal masalah terakhir, yang dipanggil sebagai sah masalah, ataupun tasheh dia. Bahagikan dengan 24, maka kita akan dapat RM berapa bahagian satunya? 8,000 12,500. Dah cakap tu. Nampak dah kan? Bahagian dia. Jadi nilaian satu bahagian daripada 13,000 setelah dibahagikan kepada 24 bahagian, satu bahagian tu berjumlah 12,500. Satu bahagian. Jadi bahagian ini darabkan saja dengan bahagian yang diperolehi oleh setiap waris tadi. Kan? Kalau isteri, setiap seorang tu dapat 3 bahagian daripada 24. Maka 12,500 tu darabkan dengan 3 bahagian, bagi setiap orang isteri. Kan? Lepas tu untuk ibu 8 bahagian daripada 24, ataupun 8/24. Maka 12,500 darabkan dengan 8 bahagian. Dan untuk adik-beradik kandung yang menerima asabah tadi, jumlah saham dia ataupun nilaian harta yang diterima adalah 10 daripada 24 bahagian. Maka 12,500 ni darabkan dengan 10. Maka keluarlah berapakah nilaian harta yang ditinggalkan, yang masing-masing waris ni layak terima daripada harta yang ditinggalkan daripada jumlah RM300,000 itu tadi. Boleh nampak tu kaedah dia, cara pengiraan tu. Jadi balik ni boleh cubalah kan, untuk selesaikan, untuk laksanakan macam mana. Okey, boleh ini jadi nak ceritanya isteri, sebabkan oleh kerana suami ni dia berpoligami. Okey, jadi bahagian dia tu kita bahagikan sebanyak, maknanya daripada bahagian yang diterima kan, iaitu macam contohnya kalau suami tu tidak ada anak, 1/4. Bukan masing-masing mendapat 1/4. Kalau macam tu ada 4 orang, 1/4 berlaku habis kan. Sebab pernah berlaku, guru saya Al-Fadhil Ustaz Wahab Abdul Halim cerita bagaimana satu kes benar berlaku zaman mungkin dalam sekitar sebelum tahun 2000 rasanya kot, ataupun mungkin awal-awal tahun 2000, di mana mahkamah tersilap memberikan bahagian kepada isteri itu dengan setiap seorang 1/4. Di mana ada seorang hartawan, dia mati kan, dia meninggalkan 3 orang isteri dan tidak ada waris yang lain. Ada 3 orang isteri je. Kebetulan pula dia tidak ada anak. Dia tidak ada anak. Okey. Jadi mahkamah tersalah bagi macam mana? Setiap orang isteri dia selama 3 orang ni dapat 1/4. Maka 1/4 3/4. Baki 1/4 lagi. Oleh kerana tidak ada waris yang menghabiskan pusaka, maka pergi kepada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal cuma dapat 1/4 sahaja. Jadi kes ini sebenarnya silap. Sebab apa? Sepatutnya isteri yang seramai 3 orang tadi berkongsi pada 1/4, bukannya masing-masing dapat 1/4 seorang. Jadi berkongsi pada
1/4. Jadi bahagian dia macam mana? Maknanya 1/4 bahagi 3. Baki dia 3/4 lagi, hak tu yang pergi kepada Baitul Mal. Bukannya 1/4 yang pergi pada Baitul Mal. Tu kes, maknanya bila mana silap pengiraan. Kan? Kita salah faham macam mana bahagian. Okey. Jadi kerana itu kena tahu, kan? Bahagian tu. Jadi isteri-isteri yang mana suami dia berpoligami, dia berhak dapat bahagian dengan cara kaedah satu merata. Tidak ada cerita bahawa suami ni, kan, dia paling sayang pada isteri yang bongsu. Tak kira lah nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, kan, maka dia dapat bahagian banyak sekali, kan. Hak lain dapat sikit. Ataupun katakanlah isteri nombor 1 paling berkuasa, kan, madu 3, maka hak yang lain-lain tu tak dapat langsung ataupun dapat sikit je. Hak dapat harta suami adalah daripada isteri nombor 1 contohnya. Tidak, Allah menjamin bahagian masing-masing. Sebab tu suami-suami kalau dia berpoligami, jangan susuk. Pertama, jangan simpan cerita. Sebab apa? Kalau dia mati, dia mati dulu, tiba-tiba isteri dia ni mari datang, bawa anak, kelek anak lagi, tuntut harta. Nak buat macam mana? Terkejut kawan ni, bila masa pula suami aku ada isteri lain. Tu satu hal, kan, bergaduh, kan. Sebab yalah poligami ni payah sikit nak diterima oleh kaum wanita, kan. Sebab tu suami tu dia tak beritahu, kan. Dah bergaduh. Jadi tak bagi harta pusaka, menafikan harta pusaka, maka orang yang pegang harta makan dengan cara yang haram, kan. Tak boleh, dosa. Ataupun yang kedua, suami-suami yang berpoligami juga ataupun tidak berpoligami pun sama juga. Kalau melibatkan kes dia bernikah di luar negara, bernikah di luar negara, daftarkan perkahwinan anda dengan pejabat agama, kan. Ataupun dengan kedutaan, kan, yang ada di luar negara. Sebab apa? Sebabnya jika tidak disahkan perkahwinan tadi, dia meninggal dunia. Macam ada satu kes ni yang berlaku tahun lepas. Dia suami ni meninggal sebulan sebelum Ramadan. Dia bernikah dengan seorang warga Indonesia. Dapat 3 orang anak. 2 perempuan, seorang lelaki. Tapi silapnya dia tidak daftar perkahwinan tadi, kan. Dia buat, maknanya kira-kira mudah saja. Sebab apa? Menikah di Siam. Contohnya, menikah di Siam. Jadi buat ambil tak endah saja. Maka menyebabkan bila dia mati, harta tadi tak pergi kepada isteri tadi, tak boleh nak pergi. Sebab tidak ada dokumen yang mengesahkan bahawa pendaftaran dia, kan, sebagai isteri kepada si mati. Jadi terpaksa buat macam mana? Kebetulan suami ini pernah bernikah lain, dan bercerai hidup dengan pasangan dia. Dia ada sepasang anak, kan, kira lama dah. Anak tu hak sulung tu umur dalam lebih kurang 10 ataupun 12 tahun masa mak dengan ayah dia tu bercerai. Bercerai lama dah lah. Jadi anak tu sekarang ni dah umur 20 lebih lah, kan. 20, antara 20 hingga 30 tahun. Maknanya lama dah lah bercerai tu. Habis dah tempoh iddah. Maka kerana itu menyebabkan nak keluarkan duit KWSP, tak boleh lah. Isteri warga Indonesia tadi tak boleh nak keluar. Sebab apa? Tak ada dokumen menyatakan bahawa dia ni isteri suami, yang meninggal tadi, dokumen yang sah. Maka terpaksa minta bantuan anak dia yang daripada bekas isteri yang dahulu untuk mengeluarkan tadi, kan, dokumen tadi. Jadi satu kerjaan pula, kan. Jadi alhamdulillah lah, tak ada masalah lah. Sebab pasangan anak daripada pasangan yang dahulu tu dia beri kerjasama. Kalau tak beri kerjasama, macam mana nak buat, kan. Susah, kan. Sebab tu maknanya kena ambil perhatian juga tentang perkara ni, suami-suami, sama ada anda berpoligami ataupun tidak, dan anda bernikah di luar negara, kena daftar, kena daftar. Kalau tidak, dia membabitkan antara lainnya kepada isteri itu sendiri dan juga kepada anak. Anak pun kalau dia balik nak mendaftar, maknanya nak daftar kena ada surat nikah suami mak ayah dia, kan. Nak daftar sekolah, nak daftar maknanya kelahiran,
Jadi akhirnya banyak perkara yang tertangguh. Okey, di situ perkara yang kena ambil perhatian lah kepada kita yang maknanya belajar faraid ni kan. Dia membabitkan tentang masalah faraid juga. Tambah-tambah pula kalau katakanlah isu yang berlaku hari ni, apa dia? Melibatkan nak mendaftarkan anak tidak sah taraf kepada ayah biologi dia ataupun ayah yang maknanya mak tu menikah kan. Sedangkan tu bukan ayah dia. Dari segi syarak kan, seorang maknanya yang mendapat anak yang tidak sah taraf kan, anak itu hanya dia mempunyai ikatan hubungan dengan ibu dia sahaja. Okey, dengan ayah tidak. Walaupun katakanlah dibengkan sekalipun dengan ayah. Zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman kad penalan main tulis tangan dulu kan. Zaman-zaman kad penalan biru orang kata kan. Zaman-zaman dulu bolehlah tulis. Sekarang ni tak boleh lah. Tapi sekarang ni undang-undang nak cuba diubah balik. Nak kembali macam tu. Jadi banyak kesan. Banyak kesan akan menyebabkan orang tak pasti nak wujud siapa. Kan kalau katakanlah melibatkan kes-kes anak tu dah ada berpuluh-puluh tahun dah usia dia. Ayah dia meninggal. Kan? Kalau kecil lagi mungkin ramai lagi saksi. Orang tahu cerita. Kan? Kalau dah berpuluh-puluh tahun nak wujud siapa? Siapa yang tahu? Tiba-tiba dia mewarisi daripada ayah yang bukan ayah dia dari segi syarak. Kan? Sebab sabit dengan kad penalan. Tunjuk kad penalan, kan, nama apa semua. Kan? Mahkamah nak kata apa? Kalau tidak ada bukti sokongan yang kukuh. Itu antara perkara-perkara yang berkesan dari segi harta pusaka. Jadi kena hati-hati dalam perkara ni. Kita kena ambil berat dan cana tentang hukum hakam yang telah digariskan oleh syarak dan juga undang-undang. Okey. Dan kalau kita tidak mempertahankan, kalau kita tidak maknanya rasa sensitiviti tentang perkara ini, maka yang rosaknya kayak gini, kitalah orang Islam. Kan? Orang bukan Islam ni tak ada masalah. Kita orang Islam ni, kan? Kita kena faham tentang perkara tersebut. Jadi dalam masalah poligami, isteri yang suami dia berpoligami ni, bahagian dia adalah sama rata. Bahagian dia sama banyak dengan sama-sama isteri. Dia tak boleh lah maknanya nak tuntut lebih ataupun ada di kalangan isteri itu nak menghalang isteri dan juga waris-waris yang lain, anak-anak dia ke kan, daripada menerima pusaka. Tak boleh. Kalau berhak terima, kena beritahu. Jadi dari sudut tu suami-suami kena telus lah kalau berpoligami. Okey. Macam tu tak boleh simpan-simpan, tak boleh diamkan. Baik. Kes ketiga. Boleh ambil satu kes lagi. Seorang usahawan. Ni baru kita masuk kes di mana kalau suami itu mati meninggalkan anak. Seorang usahawan mati meninggalkan isteri dan juga 2 orang anak lelaki. Dengan jumlah harta RM120,000. Tadi isteri mati. Dengan ada 2 orang anak lelaki dengan jumlah harta yang juga RM120,000. Okey. Ni hak mati ni katakanlah suami dia pula. Ada 2 orang anak. Macam mana nak selesaikan? Jadi kita buat gambar rajah macam tu. Okey. Maka barulah kita masukkan kepada jadual pengiraan. Ni gambar rajah ni sekadar untuk memudahkan kita di dalam siasatan waris dan juga dalam kita nak menentukan siapakah bahagian dia. Kalau tak mahir pun tak apa, tapi sebaiknya buat. Sebab kalau kadang-kadang bila melibatkan kes kematian berlapis, mungkin kita akan keliru juga. Kan? Siapa orang ni tiba-tiba jadi datuk, jadi cucu pula kan. Jadi kita kena faham. Baik, kita tengok kes yang melibatkan anak pula. Okey. Macam mana? Baik. Dalam kes ketiga ini, jap. Okey. Okay, dalam kes yang ketiga ini pula, baik. Suami ini meninggalkan isteri, ada seorang isteri dan 2 orang anak lelaki. Okey. Kita buatkan dia punya gambar rajah macam tu. Okey. Dia punya jadual macam tu. Letakkan dalam satu kolom. Okey. Jadi hak pertama ni sebenarnya dia melibatkan dalam kita menentukan hubungan waris ni. Kalau dari segi ilmunya, ilmu mengenai nasab turunan. Kemudiannya kita nak menentukan pula berapa bahagian yang masing-masing dapat. Ni dipanggil ilmu fatwa. Jadi kita kena rujuk pada syarat dia lah. Jadi isteri tadi dia bahagian dia 2. 1/4 bahagian penuh dia jika suami tu mati tidak meninggalkan anak.
Jika ada anak, maka separuh daripada 1/4 iaitu 1/8. Jadi dalam kes ni melibatkan ada anak, maka isteri akan dapat sebanyak 1/8. Bahagian asobah pergi kepada anak lelaki baki. Asobah bin nafsi lah kalau kategori. Oh ya, tak nampak. Sorry minta maaf. Okey. Macam tu boleh macam tu. Baik, sekarang ni berapa bahagian yang perlu kita pecahkan daripada harta yang ditinggalkan tu? Okey, asal masalah dia, nak cari asal masalah. Kita tengok daripada bahagian fardu tadi ada satu saja, ambil pembawah dia, naikkan ke atas. Jadikan 8. 8 ini yang di atas ni dipanggil asal masalah ataupun bahagian nilaian saham, nilaian bahagian yang perlu dipecahkan daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati nanti. Yang mana jumlah dia berapa tadi? 120,000. Okey. Jadi 1/8 daripada 8 1, maka bahagian asobah 8 tolak 1 7. 7 ni dikongsi sama banyak oleh anak lelaki. Jadi nak bagi macam mana? Tengok bilangan dia. 7 ni tak boleh nak bagi 2 ni. 1 jumlah dia 2. Jadi tak boleh 7 nak bagi dengan 2 tak boleh. Jadi 2 ni darabkan dengan asal masalah tadi. Maka kita akan dapat asal masalah yang baru, jumlah dia 2 darab 8 16. Okey. Baik. Jadi 2 ni darabkan dengan semua bahagian tadi. 2 darab 1 2, 2 darab 7 14. Ataupun kaedah laju sikit, 7 ni darabkan terus dengan bahagian saham dia. 7 darab 1 7, 7 darab 1 7, jumlah dia juga sama dengan 14. Pening sikit kalau orang baru tengok malam ni. Okey. Ni saya ajar kaedah speed sikit ni, kaedah laju sikit ni sebab ada hak lama dah. Kita bagilah buah hak baru sikit supaya dia cepat lagi ni. Okey. Hak baru kalau hak lama dia kena buat satu-satu lah. Okey. Hak baru Baik. Jadi kalau kita jumlah ni dia akan dapat juga bahagian mesti jumlah dia ni dalam ni 2 campur 7 campur 7 ni dapat sama balik dengan jumlah di atas iaitu 16. Boleh Baik. Ada orang tanya, dah Ustaz kira ni bahagian anak lelaki ni satu-satu. Boleh tak kita nak kira 2 bahagian? Sebab dia asobah kan. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Boleh tak kita nak letak 2 bahagian? Walaupun tak ada opuan sini. Ustaz kata kalau ikut sama jantina, lelaki belaka ataupun perempuan belaka ikut kepala. Tapi kalau katakanlah lelaki dengan perempuan, kita kena ikut nilaian. Tapi kat ni boleh tak kalau kita nak terah buat walaupun sama jantina, lelaki ni kita nak bagi juga 2 bahagian. Boleh tak? Boleh nak buat sebenarnya. Tapi dia akan jadi nilaian yang kena darab tu lebih besar. Di mana kalau kita letak sini 2, setiap anak lelaki dapat 2 bahagian. Jadi 2 jadi berapa? 4 ni kena darab dengan 8. Maka 4 darab 8, katakanlah 4 darab 8 dapat berapa? 32 asal masalah dia. Nombor akan jadi semakin besar. Dalam pengiraan faraid ni kita nak mengelakkan nombor besar ni. Sebab tu kalau pengiraan berlapis nanti kita kena belajar juga kaedah bagaimana nak mengecilkan nombor tadi. Kalau boleh dikecilkan. Sebab apa? Kalau tidak, nombor asal masalah ni, bahagian atas ni, dia akan menjadi semakin besar. Jadi menyulitkan pengiraan. Tu kita kena tahu juga. Tapi itu belakang-belakang nanti kita akan tengok. Jadi kita kena ambil nombor bahagian kecil. Sebab tu masa kita darab tu kita cari, kalau pembawah ni macam atas sebelum ni 1/4 dengan 1/3 ni, kita cari jumlah yang paling kecil. Jangan ambil jumlah yang paling besar walaupun dia ada jumpa lagi lepas tu. Gandaan sepunya dia. Ambil yang paling kecil. Sebab kalau tidak jumlah makin besar jadi susah pula kita nak kira, nak tambah-tambah lagi. Jadi begitu kaedah dia. Jadi kita ambil kecil. Jadi sebab tu kalau sama jantina bagikan 1 je saham dia. Yang kita bagi 2 1 ni, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian ni, bila bertembung 2 jantina yang berbeza, lelaki dan perempuan. Macam tu Baik. Maka kita akan dapat jumlah dia ialah sebanyak 16 asal masalah dia. Jadi 120,000 120,000 RM. Okey, bahagikan. Ni kita nak ambil asal masalah tadi. Bagikan berapa? Ambil yang 16 tadi. Bagikan 16 bahagian untuk mengetahui nilaian 1 bahagian yang perlu kita
bahagikan nanti daripada harta peninggalan si mati, iaitu 120,000. Maka kita akan dapat jumlah dia RM berapa? RM7,500 satu bahagian daripada RM120,000. Setelah kita bagikan kepada 16 bahagian. 120,000 tu bahagikan dengan 16 bahagian, kita akan dapat satu bahagian jumlah dia 7,500. 7,500 inilah nanti kita darabkan dengan setiap bahagian daripada waris yang ada tu kan. Kalau isteri 1/8 ataupun nilaian dia 2/16, maka 7,500 darabkan dengan 2. Keluarlah bahagian dia berapa. Setiap anak lelaki ni 7 bahagian seorang dapat daripada 16 bahagian. Maka 7,500 darabkan setiap seorang ni dengan 7 bahagian. Maka tahulah berapakah nilaian dia daripada harta yang ditinggalkan sebanyak 120,000 itu nanti. Boleh macam tu ni kalau seorang isteri. Kalau ada lebih seorang isteri, jadi 1/8 tu bagilah pula berapa orang kan. 1/8 ni kan, sebab dia ada anak. Kalau tadi macam tadi ada 2 orang, maka 1/8 tu kena bagi 2 kan. Bukan 1/8 tu dapat dia seorang. Jadi satu lagi perkaranya yang kita boleh simpulkan juga di sini, melalui faraid ini juga dia membantu kita merancang dari segi harta pusaka kita kan. Boleh tahu selalu dah belajar faraid ni, aku ada siapa akan waris harta aku nanti. Ada anak lelaki berapa orang, anak perempuan berapa orang, isteri berapa orang kan. Kemudiannya banyak mana harta. Kalau lebih daripada seorang isteri ni kan, maknanya pandai-pandailah kita ni, maknanya kita ada kemampuan besar kan, nikah lebih daripada seorang. Pastikan juga harta yang kita tinggalkan tu cukup untuk isteri kita, jangan sampai berbalah kan. Jangan kita kira seronok kita masa kita hidup je, lepas tu bila kita mati nanti pandai-pandailah bagi kan. Ustaz ada surat pergi kat jumpa ustaz kat surat Al-Amin kan. Susah pula ustaz kan nak selesaikan kerjaan kan. Jadi biarlah pandai-pandai sikit kan. Jadi bijak sikit kan. Dah kita nak, maknanya keluarga kita besar macam tu kan, dengan menikah lebih daripada seorang, maka kita pun kena pandai-pandai merancang lah. Bukan sekadar merancang masa hidup saja, boleh juga kita merancang untuk selepas kematian kita nanti macam mana Jadi saya rasa cukup sekadar tu perbincangan kita tentang isteri untuk malam ini kan. Ada sikit lagi tapi kita akan sambung pada minggu depan walaupun esok cuti kita berhenti awal sikit lah kan. Ni pun dah banyak dah ambil masa. Ada soalan? Boleh faham lah kaedah ni okey, insyaAllah ada sikit lagi berkaitan dengan isteri ni yang kita nak tengok daripada bahagian dia ni. Jadi malam ni kita bincang tentang tajuk isteri, yang mana bahagian isteri ini ialah 1/4 jika suami itu mati tidak meninggalkan anak, dan jika suami itu mati meninggalkan anak, bahagian dia ialah 1/8. Itu syarat dia. Syarat untuk mendapat 1/4 dan 1/8. Dan kalau katakanlah isteri ini suami ini berpoligami, ada lebih daripada seorang isteri, maka isteri-isteri ini pada bahagian 1/4 dan 1/8 ini dibahagikan secara sama banyak. Bukannya masing-masing dapat 1/4 ataupun 1/8. Dia 1/4 tu satu bahagian untuk dibahagikan kepada isteri. Kalau lebih pada seorang, itulah bahagian dia. Jadi kalau dapat, suami itu ada anak dan berpoligami, bahagian isteri adalah 1/8 je. Jadi kena rancang macam mana nak bagi pada isteri itu 1/8 itu biar mencukupi kan. Jangan kita tinggalkan dia dalam keadaan merempat kan, susah dan juga miskin macam tu Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbincangan kita. Kalau ada soalan nanti insya-Allah kita sambung pada minggu depan bawa pada minggu depan. Okey, boleh ataupun boleh berhubungi melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun melalui Facebook ada juga boleh juga melalui Facebook. Jadi saya rasa kita berhenti dulu sekadar ini. Aku bima tasmaun wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.